Berapa ramai ni yang sibuk dengan harta, tak sempat nak solat. Berapa ramai sibuk dengan anak, solat lambat. Berapa ramai yang sibuk dengan harta, tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Tujuan manusia dicipta. Ini matlamat dia. Jadi ini matlamat manusia dicipta, iaitu beribadat ataupun zikrullah. Tapi akhirnya dia melencong. Apa dia? Sibuk dengan harta ataupun sibuk dengan anak cucu. Jadi bila dia tak sempat nak beribadat, tak sempat nak solat, tak sempat nak tadabbur Al-Quran, disebabkan dua ni, maka kata ulama, cari harta ketika itu adalah hukumnya haram. Sibuk dengan anak ketika itu hukumnya haram. Dia sibuk jaga anak sampai terlepas solat 5 waktu kan, ataupun solat zuhur, maka sibuk dengan anak ketika itu hukumnya haram dan dalam dosa. Apa dalil? Ni. Allah kata, janganlah harta dan anak kamu menyibukkan kamu daripada tujuan kamu diciptakan. Berapa ramai ni yang sibuk dengan harta, tak sempat nak solat. Berapa ramai sibuk dengan anak, solat lambat. Berapa ramai yang sibuk dengan harta, tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Seolah dijadikan apa? Ini matlamat dia. Dah bertukar dah. Seolah dia dicipta untuk cari harta, untuk lahirkan anak dan besarkan anak. Tak. Ini hanyalah sebagai wasilah. Allah bagi harta, Allah kata apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Ujian ataupun wasilah. Jadi ini bukan matlamat, matlamat di sini. Maka Allah larang, janganlah dua benda ni melalaikan kamu daripada matlamat kamu diciptakan. Kalau sampai tak sempat beribadat, maka hukumnya cari harta ketika itu haram. Cari tambah duit ketika itu haram. Duit dah cukup makan, tapi dia cari lagi sampai solat lambat, maka cari harta ketika itu hukumnya haram. Sebab itulah banyak contoh dalam Quran, dalam sirah, yang menunjukkan Nabi dan para sahabat dan salafus salih, mereka tinggal dua benda ni. Saya ulang, mereka tinggal dua benda, harta dan anak, bila anak dan harta menghalang ibadat mereka. Contohnya, kenapa Nabi dan para sahabat diperintah berhijrah ke Madinah? Bila berhijrah ke Madinah, ada yang tinggal harta. Semua tinggal, satu benda pun tak bawa. Dan ada yang terpaksa meninggalkan anak. Sebab apa? Sebab semasa mereka di Mekah, matlamat mereka dicipta terhalang. Nak beribadat tak boleh, nak solat diganggu, nak berdakwah disekat. Maka bila tujuan hidup terganggu, kena tinggal yang ni. Boleh faham? Tapi sekarang dah terbalik dah. Mereka, ramai manusia menganggap ibadat mengganggu ni untuk mereka mencari harta. Sebab mereka anggap ini matlamat. Maka akhirnya dia tinggal yang mana? Dia tinggal ni. Dia tinggal ibadat. Sebab dia anggap ini mengganggu matlamat mereka. Dan juga contoh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada harta, ada keluarga, ada rumah. Ada pendapat mengatakan mereka keluarga bangsawan. Tapi kenapa mereka pergi ke gua? Sebab bila mereka pergi ke gua, mereka tinggal ibadat ke tinggal harta? Bila mereka pergi ke gua, mereka tinggal ibadat ke ataupun tinggal harta? Mereka tinggal harta. Kenapa? Sebab harta ni mengganggu ibadat mereka. Harta ni mengganggu zikrullah. Maka mereka tinggal semua. Sebab mereka dicipta untuk beribadat pada Allah. Jelas. Ini Al-Quran ni, ayat ni nak merawat penyakit kita. Penyakit kita apa dah? Kita bagi masa banyak untuk harta dan anak. Sedangkan matlamat kita dicipta zikrullah.
Keluar pagi, balik petang, kadang-kadang sampai malam. Hanya nak cari harta. Solat dilewatkan. Aurat dibuka. Benda haram kita sapu. Akhirnya kita lebih kurang sama dengan orang munafik. Akhirnya kita sama dengan binatang haiwan. Ya Allah sebut dalam surah Muhammad. Orang-orang kafir ni makan, minum, seronok macam sama dengan binatang. Matlamat mereka nak seronok, nak makan je. Jadi kita sebagai orang beriman wajib berbeza dengan orang kafir. Wajib berbeza dengan haiwan. Matlamat kita kat sini. Lepas bila kita kerja di mana-mana tempat, sampai tak boleh nak solat ataupun sampai solat kita lambat, wajib kita tinggalkan kerja tu. Sebab apa? Kerja ni mengganggu ibadat. Yang Allah kata jangan sampai solat lambat, sampai kena buka aurat, jangan, hukumnya haram. Kemudian Allah kata apa? Waman yaf'al. Dan siapa yang melakukan demikian, faulaika, maka mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Cuba tengok Allah sebut lagi. Siapa yang buat demikian? Buat apa ni? Mereka dilalaikan oleh harta dan anak sampai tak sempat beribadat, tak sempat zikrullah, tak sempat nak tadabbur Al-Quran kecuali setelah pencen. Maka Allah kata itulah orang yang rugi. Sekarang Quran nak merawat penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua yang ada kepada hampir semua manusia. Apa dia? Iaitu manusia menganggap orang yang rugi siapa? Orang yang tak banyak duit, tak banyak harta, pangkat rendah, kerja gad, kerja kerani, kerja buruh kasar. Secara umum kita anggap itulah orang yang rugi. Tapi Quran kata tak. Yang rugi bukan orang miskin. Yang rugi bukan kerja buruh. Tapi yang rugi ialah sibuk dengan harta sampai tak sempat beribadat. Harta banyak. Cuba faham. Orang biasa cari harta sebab apa? Orang biasa cari harta sebab nak rugi ke nak untung? Orang cari harta nak untung. Tapi Allah kata sebenarnya orang cari harta itulah yang khasiruh, rugi. Bila tu? Bila kerana cari harta mereka tak sempat beribadat, mereka tak sempat berzikir. Sebenarnya Allah kata itulah rugi walaupun duitnya bilion. Ya Allah, kita dah anggap orang duit banyak untung, orang duit sikit rugi. Tak. Orang yang untung ialah orang yang sentiasa beriman, beribadat kepada Allah walaupun tidak ada duit. Dan orang yang rugi ialah orang yang terlewat solat, terlupa nak berzikir pada Allah, terlupa nak baca Quran walaupun duitnya juta-juta. Sebenarnya Allah kata itulah orang yang rugi.